On ni. Dah. Tak on ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan kepada Ustaz Luqman Hakim Alliance Fakhairuzal bin Muhammad Ghazali, iaitu selaku pensyarah PIMK 1124, kerana telah memberikan saya dorongan dan bimbingan bagi saya menyiapkan kerja khusus pada kali ini. Pada kali ini saya ingin membahaskan tentang khalifah Islam yang kedua, iaitu Sayyidina Umar Ibn Khattab dan sumbangannya. Seperti mana yang kita tahu, Sayyidina Umar ini merupakan salah seorang sahabat Nabi yang paling tegas. Dan kalau kita lihat, kerjanya memang untuk memancung orang je. Dan dalam kepimpinan baginda, dalam kepimpinan bagi beliau ini, beliau telah menunjukkan pelbagai perkembangan. Sebagai contoh, empire Islam bersebar luas ke negeri-negeri semenanjung Arab, ke seluruh dunia lah pada masa itu. Dan tidak boleh dinafikan lagi, zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini merupakan salah satu zaman kegemilangan umat Islam pada masa itu. Kita pergi kepada biodata Sayyidina Umar Al-Khattab. Okey, nama panjang beliau ialah Umar bin Al-Khattab bin Nufai bin Abdul Uzza. Beliau dilahirkan di semenanjung Arab, Mekah. Lahir pada 582 Masihi, 45 tahun sebelum hijrah, dan meninggal dunia pada 6 November 644 Masihi bersamaan 26 Zulhijjah tahun 23 Hijrah. Beliau menjadi khalifah kedua Islam setelah Sayyidina Abu Bakar dan memerintah negara Islam selama 10 tahun, iaitu mulai 13 Hijrah sehingga ke 23 Hijrah. Sayyidina Umar ini adalah seorang yang berani untuk memisahkan antara hak dan batil, dan disebabkan itulah beliau ini mendapat gelaran Al-Faruq. Okey, ada kisah sewaktu mula-mula Umar Al-Khattab ini memeluk Islam, beliau telah mencadangkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Islam ini agama yang benar? Dan beliau ini telah mengusulkan kepada Rasulullah untuk menyebarkan Islam ini secara terang-terangan. Lalu Sayyidina Umar keluar bersama Sayyidina Hamzah dan Rasulullah dan kelilingi Mekah, berkelilingi Mekah yang mendakwakan bahawa Islam ni adalah agama yang benar dan menunjukkan kebesaran Islam itu sendiri. Hal ini membuatkan seluruh masyarakat musyrik, kaum kafir Quraisy pada masa itu merasa sangat-sangat takut dan kecewa disebabkan oleh keberanian beliau ini yang memang berani sangat untuk menunjukkan kebesaran Islam dan kebenaran Islam itu sendiri, membuatkan beliau digelar pemisah antara hak dan batil. Okey, mari kita lihat kepada ciri-ciri kepimpinan Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang pertama, seorang yang bersifat berani dan tidak gentar dalam menegakkan Islam. Yang kedua, seorang yang adil dan tegas. Yang ketiga, seorang yang berpandangan jauh, berfikiran terbuka dan bersedia untuk menerima pendapat orang lain. Dan yang terakhir, seorang pemerintah yang bertanggungjawab dan amanah. Kita lihat sumbangan Umar Al-Khattab dalam bidang pentadbiran. Ini dia. Yang pertama, pembahagian wilayah Islam. Beliau telah membahagikan wilayah Islam yang terdiri daripada beberapa daerah dan sub-daerah. 8 wilayah itu adalah Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Kufah, Basrah, Mesir dan Palestin. Di setiap daerah itu terdapat pegawai khusus diangkat selaku gubernur. Okey, yang kedua, menubuhkan Majlis Syura. Majlis Syura ini apa? Majlis Syura ini merupakan lembaga atau majlis perunding tertinggi.
Majlis Syura terbahagi kepada dua, iaitu Majlis Syura tertinggi dan Majlis Syura Am. Melalui sistem syura ini, Khalifah Umar Al-Khattab dapat mengetahui apa saja permasalahan yang berlaku dalam semua aspek. Beliau turut membuka peluang dan memberi kebebasan seluas-luasnya kepada semua orang untuk mengemukakan sebarang persoalan dan pendapat mereka demi kebaikan dan keadilan Islam. Okey, ini yang kita kata ni. Saidina Umar ini merupakan seorang yang boleh terima pendapat orang lain, walaupun dari aspek fizikalnya seorang yang tegas, seorang yang tegah, namun beliau berpendapat bahawa manusia yang tidak mahu memberikan pendapat ini adalah manusia yang tidak berfaedah. Sebab apa tidak berfaedah? Sebab mungkin dengan pendapat kita ini kita mampu untuk menyelesaikan satu isu atau suatu masalah dalam kalangan masyarakat ni. Terusnya kita lihat kepada sumbangan dalam ekonomi. Saidina Umar ini telah memajukan sektor pertanian. Beliau telah mewujudkan terusan bagi memajukan sistem pertanian seperti terusan Amirul Mukminin yang menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah sepanjang 69 batu dari Bandar Fustat. Selain itu, beliau telah membina empangan Abu Musa di Iraq dan menyambungkan Sungai Lujah di Tigris dan bandar Basrah. Tanah juga telah dikaji selidik bagi mendapatkan tanaman-tanaman yang sihat dan berkualiti. Rakyat pada masa itu turut digalakkan untuk membuka tanah-tanah baru bagi memperbanyakkan lagi hasil pertanian. Okey. Yang kedua, Saidina Umar ni telah berjaya untuk menambahkan pendapatan. Bagi meningkatkan lagi pendapatan di sesebuah kawasan itu, Saidina Umar telah memperkenalkan pelbagai cukai, antaranya cukai jizyah yang dikenakan kepada golongan kafir zimmi. Apakah itu kafir zimmi? Okey, kafir zimmi ini adalah orang kafir yang berada di bawah naungan Islam dan dilindungi. Okey, cukai yang kedua adalah cukai kharaj yang dikenakan berdasarkan jenis tanaman dan kesuburan tanah. Okey, seterusnya Khalifah Umar telah mendirikan Baitul Mal bagi mengawal aliran masuk pendapatan negara melalui sistem jizyah dan kharaj. Okey, bila duit dah banyak ni, memang kita akan ada memanglah kena ada satu sistem untuk menguruskan kewangan negara itu supaya kewangan di sesuatu negara itu menjadi lebih sistematik dan terkawal. Lihat sumbangan Umar Al-Khattab dalam bidang pendidikan pula. Okey, yang pertama, beliau telah membentuk sistem pendidikan dan pengajian Al-Quran di setiap wilayah kekuasaan Islam. Masjid-masjid didirikan di semua kampung sebagai tempat ibadah dan juga pusat pengajian Al-Quran. Selain itu, masjid juga tidak berfungsi sebagai tempat mengerjakan ibadah, akan tetapi tempat-tempat mengajarkan ilmu, hukum-hukum agama dan ajaran Islam. Okey, yang seterusnya, mendirikan pusat-pusat pengajian Islam di kota-kota Basrah, Kufah dan wilayah-wilayah lain dengan guru-guru agama dihantar ke pusat-pusat ini. Beliau juga sangat menggalakkan rakyat mempelajari ilmu peperangan. Okey, yang terakhir ni sangat-sangat patut dicontohi, iaitu guru-guru dan para muallim dilantik itu akan ditugaskan mengajar membaca dan menulis. Guru-guru itu diberikan imbuhan sewajarnya, sementara para hufaz diberikan penghormatan istimewa oleh Khalifah Umar Al-Khattab. Okey, guru-guru yang mengajar Al-Quran ini telah diberikan allowance, panggil kalau zaman sekarang ni kita panggil allowance yang sangat lumayan. Okey, sumbangan dalam ketenteraan.
Okey, seperti mana yang kita tahu, Saidina Umar ini merupakan salah seorang panglima tentera yang sangat-sangat berani, sangat-sangat handal dalam ilmu peperangan. Semasa pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab, tentera Islam menjadi tentera paling cemerlang sehingga berjaya meluaskan empayar Islam ke Iraq, Iran, Armenia, Azerbaijan, Jordan, Georgia, Syria, Palestin, Lebanon, Israel, Mesir dan sebahagian daripada Afghanistan. Dipercayai lebih daripada 4,050 buah kota telah jatuh ke tangan tentera Islam ketika itu. Wah, sangat hebat kan kita tengok zaman pemerintahan Saidina Umar ini dalam bidang ketenteraan. Sangat-sangat hebat. Okey, antara usaha-usaha yang menjadikan tentera Islam pada ketika itu menjadi kuat adalah mewajibkan setiap tentera mengamalkan ajaran Islam, antaranya mensyariatkan solat 5 waktu secara berjemaah, menubuhkan sebuah jabatan tentera. Yang ketiga, membina pusat ketenteraan di kota-kota utama seperti Madinah, Kufah dan Basrah, mewujudkan pasukan tentera tetap dan tentera sukarela. Setiap askar yang berhikmah untuk negara akan dibayar upah. Tidak heranlah kalau kita lihat pada zaman pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab ini, banyak empayar-empayar besar, termasuklah empayar Rom, Parsi pada masa itu, runtuh dan jatuh di tangan tentera-tentera Islam disebabkan oleh usaha-usaha masyarakat pada zaman-zaman itulah yang menjadikan negara-negara Islam tersebar luas dan sampai kepada kita sehinggalah hari ini.